Okey, soalan yang pertama yang ingin saya tanyakan ialah sepanjang pengalaman cikgu mengajar, apakah perbezaan dalam personaliti pelajar antara menengah rendah dengan menengah atas? Itu saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu dah mengajar 27 tahun. Perbezaan antara personaliti pelajar menengah rendah dengan menengah atas ni tak banyak berbeza, dia tak ada yang signifikan sangat. Tapi perbezaan yang paling ketara yang boleh di sini ialah menengah rendah ni dia macam manja satu. Kemudian dia peranan guru ni kepada mereka mereka anggap sebagai sumber pertama tau. Jadi berbanding dengan pelajar menengah atas minta maaf ada call ni. Pelajar menengah rendah ni dia rapat dengan guru oleh kerana mereka memandang guru sebagai sumber maklumat, terutama macam saya mengajar di sekolah yang 80% pelajar duduk asrama. Jadi pengganti ibu bapa pun dia. Guru sebagai pengganti kepada ibu bapa mereka. Jadi pelajar menengah 1, 2, 3 dia memang sangat rapat, sangat manja dengan guru. Berbanding dengan tingkatan 4, 5, mereka tahu mencari sumber ilmu yang lain dari segi bacaan. Jadi hormat terhadap guru tu sama. Cuma mereka tidaklah manja sangat dengan guru macam tu. Okey. Pada pendapat cikgu, apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi membentuk personaliti yang positif dalam kalangan pelajar? Itu saja. Kalau cikgu bagi poin pun dah okey dah. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk membentuk personaliti positif di kalangan pelajar, ya. Okey. Pertama, cikgu rasa lah yang inventory, ini tukar jawapan lah tak ingat ada jawapan tadi. Yang inventory apa? Adalah kaunselor ada benda tu. Ya. Kemudian kena pasti pelajar ni cepat. Ya. Peranan guru kelas. Cepat-cepat kena pasti kenali pelajar anda dan pelajar mereka dengan cepat supaya sekiranya ada perkara pelik-pelik yang berlaku, kita akan dapat buat tindakan segera. Dan sekiranya perlu kita tengok balik, kita bercakap dengan penjaga, kita kena bercakap dengan penjaga. Dan sokongan keluarga lah. Ya, sokongan keluarga sangat penting. Kalau kata sekolah perlukan correction daripada penjaga, kita akan follow up dengan penjaga. Jadi langkah-langkah macam tu ialah pertama guru kelasnya, kemudian kaunselornya. Kaunselor pun kena ambil tindakan susulan berdasarkan kadang-kadang laporan daripada kelas. Kemudian keluarga, hubungi keluarga untuk sama-sama membantu daripada proses-proses sekolah. Itu boleh ke ya? Boleh cikgu, sangat boleh. Okey. Okey, sejak negara kita dilanda wabak COVID-19 baru-baru ini, ada kesan ke wabak COVID-19 ini terhadap membentuk pelajar yang positif? Ini kita tak buat survei banyaklah di sekolah yang lain ke apa ya, cuma pengalaman sendiri dari segi akhlaknya tidak ada apa-apa. Perbezaan pun mungkin sebab kita tak nampak kan dari pergaulan
adab mereka sesama pelajar. Itu kita tak nampak, cuma kita secara atas talian saja, dan termasuk pun ini berdasarkan kelas teacher sendirilah. Dekat sini ni, dekat sini internet connection tak okey. Jadi kelas kebanyakannya online. Jadi kalau interaksi secara betul-betul tu memang jarang dapat berlaku. Jadi kalau nak dikirakan akhlak tu dari segi menghargai masa, awal-awal hari tu alhamdulillah kalau kelas 8.30 semua dah masuk. Tapi untuk fasa kali ini PKPB di Selangor lambat sikit lah. Macam contoh semalam selepas 15 minit kelas mula baru ada 5 orang yang masuk kelas dalam grup. Jadi maksudnya kalau nak diambil kira menepati masa itu sebagai adab, ya, pada sikit itu adab lah. Itu ada kekurangan sikit lah, walau bagaimanapun pada cikgu tak menjadi masalah besar, sebab apa yang lebih penting ialah kita tak tahu masalah pelajar. Mungkin internet connection dia pun teruk, mungkin ada sebahagian kena membantu beberapa kan. Jadi mereka tu tak buat kerja yang kita beri. Jadi kalau pertama kita menepati masa, ada sedikit kelemahan itu. Kedua, kalau kita nak kata adabnya, mereka membuat tugasan yang kita beri. Di situ pun salah satu aspek di mana akhlak boleh diambil perhatian, ya. Alhamdulillah kerja yang kepada pelajar tu mereka laksanakan. Selain daripada itu, adab bertanya, ya. Bila mereka tak dapat apa-apa dalam kelas, kita boleh bertanya secara bersemuka, tapi dalam grup, ya, dalam jangan ataupun kelas online atau offline ni, mereka masih boleh begitu. Jadi kalau nak mengambil kira dari aspek itu, tak ada masalah. Alhamdulillah. Macam biasa saja. Okey, soalan daripada saya. Nanti dapat cikgu, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan personaliti pelajar remaja? Faktor yang mempengaruhi personaliti Dapat dengar? remaja, ya. Kalau remaja ni, cikgu pertama di mana mereka dibesarkan pun ada peranan juga. Di bandar, luar bandar, memang ada perbezaan. Kemudian dia punya sosioekonomi, ya, sosioekonomi juga ada menunjukkan perbezaan. Kalau mereka membawa satu latar belakangnya boleh jadi juga, tapi kebanyakan kita pertama di mana, dan kedua sosioekonomi. Ekonomi keluarga tu juga mempengaruhi personality. Ada yang contohnya dia very low profile, yang macam mana, ya, dia keep things to themselves, tak bersedia untuk lebih tak berapa interaktif, ya, dengan pelajar lain. Rupa-rupanya dia terasa macam rendah diri sebab datang dari keluarga yang susah pun ada. Ada yang datang daripada keluarga yang bagus, ya, keluarga yang berpendapatan yang tinggi. Mereka ada peluang lebih untuk, contoh, ya, ada lebih peluang untuk contohnya berjalan, bercuti sama keluarga. Jadi di situ pengalaman mereka lebih, ya, interaksi mereka dengan dunia luar tu lebih secara realitinya. Jadi letaklah di mana pun cara mereka mengendali diri mereka tu, dia boleh bawa diri sebab dia dah biasa berjumpa macam
keadaan berbanding dengan mereka yang datang dari keluarga yang sosioekonominya rendah. Mereka banyak bersama keluarga sahaja, umur yang muda, jadi mungkin rasa rendah diri tu ada sebab dia tak biasa sebenarnya. Dia boleh, dia tak ada peluang untuk berinteraksi dengan sangat ramai dari berbagai jadi dua faktor utama tu lah yang membentuk personality. Orang luar je tu, okay? Dan bila remaja dah pandai, dah ada akses ke dunia lain melalui media, itu pun pengaruh yang sangat besar. Untuk remaja sangat besar sebab mereka boleh akses sendiri. Tak perlukan keluarga untuk bawa keluar ke, tak perlu. Mereka boleh keluar sendiri, meneroka dunia yang lebih luas sendiri dengan adanya internet connection. That is one of salah satu cara. Okay, 3 perkara yang kita rasa macam akan mempengaruhi personality mereka. Okay, alright, boleh ya? Seterusnya. Okay, terima kasih. Soalan seterusnya daripada saya. Bagaimanakah cikgu mewujudkan persekitaran yang positif dalam membentuk personality pelajar? Okay, sebagai guru, kita ni, anda semua pun anak-anak semua nak jadi guru kan? Apa yang kita cakap sepatutnya selari dengan apa yang kita tunjuk. Okay, sebab kita ni model untuk pelajar kita. Jadi kalau kita nak suasana yang positif, kita kena jadi orang yang positif. Okay, jadi untuk membentuk personality anak-anak ni, sentiasa beri galakan, sentiasa puji. Itu sangat penting sebab kita sendiri pun akan rasa down kan kalau dalam kelas bila kita cakap salah jawapan tu, kita akan rasa sangat rendah diri, kita rasa malu. Jadi kita jadi model untuk bawa positivity masuk ke dalam. Kalau kita tak nak anak murid kita lambat, kita patut buat apa? Kita kena cepat, kan? Dan kalau kita nak pelajar buat kerja kita on time, kita kena buat apa? Kita kena masuk kelas on time, prepare sebelum masuk, kita kena tahu. Jadi isunya kalau kat sekolah, kalau di sekolah lah ya, kita lah contoh. Okay? Kita lah yang akan membentuk personality dia. Kita nak dia jadi begitu, kita kena jadi begitu. Kita nak dia mematuhi undang-undang, kita macam mana? Kita kena buat mematuhi undang-undang. Contohnya pada awal persekolahan selepas PKP kan, kita tak nak pelajar makan di kantin. Tidak boleh makan. Benda yang kecil-kecil. Benda yang kecil-kecil macam ni pun kita kena perhatikan. Kalau kita nak pelajar menghormati guru, kita sebagai guru kena juga hormat kepada pelajar. Contoh benda kecil-kecil yang kita rasa kecil-kecil tapi besar nilainya pada pelajar. Contoh kalau kita terjumpa pelajar atau bersisi dengan pelajar, apa salahnya kalau kita yang pada kecil lah. Okay? Kita tak kisah pun kalau jumpa pelajar, kita yang beri saran dulu. Dan itu akan menjadi satu cerita dari mulut ke mulut. Teacher kan kalau jumpa kita dia bagi salam dulu. So next time dia tak akan cuba untuk terlambat untuk bagi salam pada kita. Greeting. Kadang-kadang tak suka dari jauh lagi dia morning teacher. Kenapa dia greet kita good morning dari jauh? Sebab dia tahu kalau dekat-dekat nanti dia tak sempat nak greet kita. Jadi kalau kita hendak demand sesuatu daripada pelajar, personality yang baik, kita lah we show it first, lepas tu kita dapatlah apa yang kita nak. Kita nak personality pelajar tu bukan untuk dia hormat pada kita sahaja. Kita nak dia jadi insan. Kita nak
dia ada personality yang baik itu sebab kita jumpa dia tak lama. Ya, cikgu-cikgu semua ya, kita jumpa pelajar tak lama, setahun dua dia dah tukar kelas, tak jumpa kita. Kalau nak jadikan sesuatu yang bagus kepada pelajar tu, tinggalkanlah sementara kita sempat berjumpa. Alright, nak ada tu. Dah jadi macam cikgu-cikgu dah kan, nasihat. Okey, teruskan. Okey, soalan seterusnya daripada saya. Soalan dia, bagaimana guru membantu pelajar dalam Dalam apa tak dengar? Okey, Membantu pelajar dalam membentuk personaliti pelajar di sebalik halangan-halangan yang wujud di luar kawasan sekolah. Okey. Kalau di luar kawasan sekolah tu kita tak susah kan nak jumpa. Jadi sebelum balik sekolah ataupun kita ada pelajar sekarang ni dia dengan guru dia rapat. Kecil lah dengan anak murid rapat kan. Jadi dalam grup kelas tu walaupun tak ada tugasan kelas tu selalu teacher ingatkan dia pagi bangun awal, dah tolong mak belum? Okay, hari ni tolong mak apa je hari ni dah buat. Okay, contoh tu. Ataupun pagi tengah hari nanti teacher nak masak, you dah tolong mak masak belum? Okay, jadi benda-benda yang casual. Kita tak menekan mereka, tak mau. Pada saya kalau cuti ataupun di luar waktu PDPC, ya PDPR sekarang ya, kalau boleh teacher tak nak bagi diorang ni cerita-cerita silibus sekolah ni, tak mau. Di luar waktu belajar ialah masa untuk casual, benda yang nasihat umum, nasihat yang tidak ada. Saya muak nanti, pelajar muak tanya, homework dah siap belum, tak mau. Okay, jadi nak tanya homework masa belajar. Kalau lain daripada tu, kalau pelajar bertanya, kita jawab. Selain daripada tu, kita berkomunikasi hal-hal yang lebih ringan yang membuatkan kita rapat dengan pelajar. Jadi itu membuatkan mereka rasa pertama, mereka akan diingatkan mengenai perkara-perkara lain selain daripada pembelajaran. Kedua, mereka ada rasa yang orang ada concern dengan dia. Ya, jadi itu dia akan reflectkan itu balik nanti. Itu satu hari nanti dia akan jadi seorang yang concern kepada orang lain juga. Teacher harap macam itulah. Okey, dan hasil dia insya-Allah ada. Memang kita boleh nampak ya. Kesan dia daripada cara begitu memang ada kesan dia. Kemudian tu kita tak selepas beberapa ketika PKP ni kan, kita tak cari pelajar pun pelajar boleh cari kita balik. Just to say hi teacher, how are you? Right? Which is pada teacher itu satu yang bagus. Dia tak ada macam tak jumpa cikgu jadi tak perlu hormat cikgu. Tidak. Okay, jadi insya-Allah boleh tu. Alright? Boleh kan? Pada teacher. Okay, terus. Yang lain. Baiklah cikgu, soalan seterusnya daripada saya, soalan ke-7. Dia berbunyi macam ni. Bagaimanakah personaliti seorang pelajar mempengaruhi pencapaian akademik mereka? Paling contoh-contoh yang kita pernah berhadapi memang reflect lah. Yang personalitinya terurus, secara terurus ya. Kalau dia nakal pun nakalnya terurus. Kalau dia slow pun slownya terurus. Terurus tu maksudnya kalau dia orang yang lambat faham, dia tahu dia lambat faham, tapi dia mengurus masa dia dengan baik, dia cenderung belajar yang nakal tapi dia tak nakal, dia tak sama. Dia nakal kan? Ada je nama dia. Tapi di sekolah dia punya cara belajar dia very smart. Kalau nak jadikan akademik sebagai tayang ukur dia, tak ada masalah apa. Personality yang terurus akan mendapat result yang bagus. Okay,
Okay, next. Soalan seterusnya daripada saya. Okey, apakah perbezaan personaliti antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan? Nanti pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Untuk zaman ini, Mas Sarai ya? Untuk zaman ini kan, dia macam dah tak berapa nak, satu dulu yang berbeza, sekarang tidak lagi. Kalau dulu para pelajar lelaki ni dia lebih open, ya, bercakap dia apa dia nak cakap. Pelajar perempuan dia lebih reserve, disimpan, dipendam. Tapi sekarang ni dengan guru, mereka lebih reserve. Kemungkinan besar perubahan ini berlaku sebab mereka ada rakan main. Okay. Rakan di dunia maya. Jadi mereka tak berapa nak open sangat kalau nak bercakap mengenai masalah dengan diri. Okay. Mereka mendapatkan pandangan daripada rakan-rakan luar. Probably sebab dia rasa kalau tak kenal, dia tak malu sikit. Kalau berhadapan dengan guru, mungkin ada rasa prasangka ataupun rasa kalau jumpa cikgu ni lagi malu sebab dah bercerita kan. Kalau dulu pelajar perempuan, dia akan cari guru-guru tertentu yang mereka percaya untuk bercerita. Itu memang kita selalu merasa lah, ya. Pelajar perempuan datang bercerita masalah keluarga yang sakit, keluarga bercerai-berai. Jadi kita bukan kaunselor, saya bukan kaunselor, tapi memang tempat belajar mengadu. Mak-mak kot, jadi belajar mengadu kan, ciri-ciri mak-mak tu memang yang jadi tempat belajar mengadu lah. Sekarang ni ada juga lagi, tapi tak ramai macam dulu lah. Jadi perbezaan lelaki dan perempuan selain daripada itu, cara belajar pun nampak ada perbezaan juga. Mana pelajar perempuan ni dia lebih detail, lebih teliti. Siap lambat tak apa, tapi teliti. Pelajar lelaki, siap kena cepat. Lepas siap tu, tak apalah, dia rasa cuma tu. Siap cepat. Lepas tu dia senang hati dah. Jadi kalau 1 jam, kita 1 jam, 45 minit, champion dah kalau dah siap. Padahal ada masa lagi tak apa. Itu anak murid. Cakap anak murid saya, dia lelaki perempuan je. Kalau perempuan ni dia akan sampai kita dah berdiri tepi meja dia. Dah boleh hantar. Okay. Kalau pelajar lelaki, senang. Simpan. Ada telah beza dia. Okey. Saya akan ajukan soalan yang ke-9. Soalan yang ke-9 adalah, berdasarkan pengalaman cikgu yang sudah mengajar berpuluh tahun di sekolah, apakah jenis personaliti yang mempengaruhi penglibatan pelajar dalam masalah disiplin? Okey. Biasa berlaku ialah peer pressure. Apa peer pressure dalam bahasa Melayu? Tekanan daripada rakan-rakan. Dia perlukan sense of belonging. Ya, dia rasa macam perlu kepada, kalau nak masuk grup aku kau kena begini. Ya, peer pressure ada. Tekanan daripada rakan sebaya. Okey, contoh, ada banyak kali kes kecurian berlaku. Ya, bila kita jumpa pelakunya, beberapa kali adalah anak orang berada yang bila kita hubungi ibu bapa macam tak mengaku. Kenapa anak saya nak mencuri? Saya ada banyak duit. Saya ada banyak bagi dia duit. Okey. Ada anak pilot. Ada anak businessman yang memang millionaire. Memang bagi anak duit yang banyak.
Tapi kenapa anaknya mencuri lagi? Sebab mereka, anak dia ni perlu menanggung kawan-kawan lain yang ada klik, yang ada grup yang kuat, yang menarik. Jadi nak jadi ahli kumpulan ni, kau kena sponsor kelab tu. Jadi anak walaupun duit mak ayah bagi banyak, tak cukup. Sebab dia menanggung kawan-kawan dia. Kena gaya macam kawan. Jadi peer pressure banyak kali. Ya, banyak kali kes berlaku bila kita kaji balik, ya, sebab untuk untuk menjadi sebahagian daripada kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi kumpulan yang lain memang dah kaya dah. Jadi kau nak kaya, kau kena baca. Ada juga kes yang itu tadi dari segi keuangan. Okay, ada juga contoh lain kes disiplin berlaku sebab jiwa remaja ni lah, ya, minat kat orang tu tak suka. Jadi kalau nak dapat girlfriend, nak kena ada pilih-pilih. Jadi terpaksa buat macam-macam untuk terpaksa melanggar disiplin supaya orang lain ada girlfriend, dia pun ada girlfriend. Contoh macam tu. Bila orang lain ada girlfriend, dia pun kena ada girlfriend juga. Jadi kena buat salah laku disiplin. Kadang-kadang tak ke mana pun. Kat sekolah tu juga. Tak kahwin dengan orang tu pun. Okay, jadi fikiran tu singkat sangat. Ya, tak berfikir panjang. Cuma nak terikut-ikut saja. Jadi perkara pokoknya di sini ialah peer pressure. Pengaruh paling besar ialah kawan rakan sebaya. Okey. Okey, soalan berikutnya. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah dalam membentuk persekitaran yang positif? Sekolah juga ya. Pertama, peranan kaunselor. Kaunselor kena kerja banyak. Kedua, peranan pentadbir. Pentadbir kena, susah nak cakap ya, sebab sekolah saya sekolah kecil. Jadi memang boleh kenal. Kena cari sebenarnya. Kena cari. Kalau pelajar yang, contohnya pelajar yang kerap tak datang. Siapa? Kenapa dia tak datang? Macam dan ambil tahu ada orang yang tengok dia, ada orang yang concern, yang prihatin kepada dia. Jadi insyaAllah boleh berubah. Selain daripada itu, banyak program sekarang ni kat sekolah, banyak sangat program untuk membentuk personality. Panggil penceramah luar, penceramah dalam, mana macam tu kan. Tetapi ya, pendapat. Kalau kita dah panggil memerlukan kos yang tinggi untuk buat program macam ni, follow up dia macam mana? Okay, follow up itu kena ada. Kalau tak habis program, habis macam tu saja. Seronok ada program sebab tak masuk kelas. Itu ya. Itu memang fakta lah. Seronoknya ada program tak masuk kelas, cikgu tak masuk. Okay. Tapi selepas daripada itu, kalau dalam PD, guru-guru pun kena masuk juga sebenarnya program. Kalau ada program, cikgu kena dengar apa yang ada dalam program tu. Sebab nanti dalam kelas, kena ulang, kena praktikkan balik. Bukan setakat nak check. Tanya, tadi ceramah cakap apa, cikgu ada kat situ, cikgu dengar. Kamu dengar tadi apa benda yang kamu belajar? Pada cikgu bukan macam tu lah. Contohnya kalau tadi penceramah tu cakap pasal buat kerja sesungguh hati. Jadi masa kita mengajar, kita apply kan benda tu kan. Tapi kalau nak apply kan, nak suruh belajar buat kerja bersungguh-sungguh, macam mana kalau cikgu tak pergi ceramah yang sama? Jadi itu adalah antara apa yang sekolah boleh lakukan. Kalau program besar-besar tu memerlukan
disebabkan kos yang tinggi, ada sekolah mungkin dapat buat, ada sekolah mungkin tak dapat buat, tapi approach yang micro kan, yang dalam kumpulan yang kecil pun boleh. Kemudian tadi kita ada cakap pasal kita ada sebut pasal peer pressure kan, tekanan dari kawan-kawan. Jadi kita counter balik dengan peranan PRS, ya, pembimbing rakan sebaya, aktifkan pembimbing rakan sebaya. Kalau pelajar tak nak bercakap dengan guru sebab dia rasa macam cikgu ni tahu cakap dia tak tahu perasaan orang remaja ni kan. Cikgu ni dah purba-purba dah semua kan. Jadi PRS ni peranan dia pula, dia rakan sebaya. Jadi sepatutnya PRS ni, pembimbing rakan sebaya ni akan mampu untuk membantu para pelajar sebab mereka sebaya dan mereka faham apa yang rakan sedang alami. Lain-lain daripada itu, yang di luar sekolah lah, mak bapak kalau nak hantar anak pergi motivasi, ambil lah anak kat sekolah, hantar pergi motivasi pun boleh juga. Tapi di dalam sekolah cikgu percaya kepada kumpulan mikro supaya kita boleh sampai kepada kumpulan yang perlukan bantuan. Okey.